Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Baik, kita dah selesai belajar bab 1. Dan pada hari ini cikgu bersiaran dalam kereta je sambil menunggu program selesai. Baik, kita kongsikan set latihan yang ada dalam buku teks. Anak-anak mungkin boleh tengok set latihan dalam buku teks ini. Pada cikgu dia menarik. Sebab apa menarik? Anak-anak mungkin tengok bahawa apa yang ada dalam buku teks ni dia mengandungi soalan yang standard. Ada kata kunci dia, ada kata tugas dia yang anak-anak telah belajar. Okey. Kalau kita tengok di sini anak-anak, suka cikgu tengok di sinilah. Kita gunakan pen merah mula-mula ni. Okey. Baik. Kalau kita tengok soalan ini, stimulusnya letak gambar yang di Pertuan Agong. Okey, ini stimulus. Ini ialah stimulus, bahan rangsangan. Dan yang kedua dia letak stimulusnya ialah bangunan parlimen. Bila kita belajar dalam bab ini, ciri-ciri ini kita akan nampak ciri-ciri negara berdaulat. Dia direct soalan. Ciri-ciri negara berdaulat. Dia tanya jelaskan. Seeloknya bila kita tahu soalan jelaskan, jawapannya fakta, huraian dan contoh. Dia tak kira lah markah berapa. Mungkin markah yang di soal ini 4, 6, 8. Baik. Soalan ni mudah. Anak-anak mungkin akan jawab pada tahun depan. Kalau kita tengok soalan ni, kita tengok yang pertama itu sama. Ciri-ciri negara berdaulat, dia letak gambar yang di Pertuan Agong. Bermaksud stimulus yang diletakkan dalam soalan dan stimulus yang kita belajar dalam bab ini sama. Cikgu akan ulang balik. Kita ambil yang pertama ini. Katakan markah 4. Mempunyai pemerintahan. Ini fakta. Kita kata pemerintah yang berdaulat diwujudkan untuk menjaga. Untuk. Bila kita dengar perkataan untuk, automatik kita nampak selepas itu ialah huraian. Untuk apa? Menjaga kestabilan politik, ekonomi dan pertahanan dan ekonomi. Ini ialah huraian. Baik. Kita tengok pula ya. Kita teruskan lagi. Kita letak warna merah. Dalam ini apa kita nampak lagi? Kita mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Pelajar boleh tengok di bawah. Apa itu sistem raja berperlembagaan? Dan demokrasi berparlimen. Itu ada gambar parlimen tu. Dan kita lihat di sini, ketua negara kita ialah yang di Pertuan Agong. Ini cikgu letak warna biru ni. Ketua kerajaan ialah Perdana Menteri. Ketua utama negara ialah yang di Pertuan Agong. Ketua kerajaan beza tu ini Perdana Menteri. Kalau ketua negara, cikgu letak warna purple. Ketua negara ialah yang di Pertuan Agong. Baik. Untuk yang ini sebenarnya, tanpa kita rujuk pada sempadan ini pun kita dah dapat markah penuh. Tambah lagi kita sempadan. Di sini fakta 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 4 markah full lah. Kalau 6 pun boleh. Kita tambah lagi dengan ada sempadan. Kita tambah lagi dengan jawapan sempadan ni pun ada markah dia. Sempadan kita ada darat, air, dengan udara dan sebagainya. Sempadan ni ada 3 contoh. Lepas sini kan. Darat, air, udara. Bagi contoh negara mana? Contohnya negara, tak payah jauh lah, kita pergi negara jiran je. Kenapa sempadan ini perlu? Dia tanya sini, kenapa?
Kenapa perlunya sempadan? Semua dengan huruf P. Semua dengan huruf P. Pelajar tengok pemerintahan, pentadbiran, pertahanan, pembangunan dan sebagainya. Baik. Dan kita tengok jawapan yang ada. Bagaimana kita nampak? Kedua-dua ciri membentuk negara berdaulat, dia kata kan? Okey. Kalau kita nampak soalan di sini, jelaskan ciri negara berdaulat. Pelajar dah boleh jawab kan? Jelaskan ciri negara berdaulat. Ciri negara berdaulat ialah, kita nampak itu. Ciri negara berdaulat ialah, kita ambil yang tadi ni. Sini. Dan ada juga panduan jawapan di belakang tu. Kita nampak di sini. Bagaimana kedua ciri mampu membentuk negara berdaulat. Kedua-dua ciri mampu membentuk negara yang berdaulat. Kita tengok soalan ni, betul tak? Jelaskan ciri-ciri negara berdaulat. Hampir sama jawapan ni. Bagaimana kita ni? Kita nampak sini, nampak? Dengan mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Ini fakta. Apa itu sistem? Kita tengok lagi. Kita letak situ. Apa dia kata? Kita mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Dah dapat 2. Di bawah pemerintahan raja berperlembagaan. Itulah yang Pertuan Agong iaitu yang di Pertuan Agong tadi. Ditambah lagi yang menjadi simbol perpaduan. Cantik jawapan ni. Yang di Pertuan Agong merupakan simbol perpaduan dan lambang kedaulatan. Di sini kalau kita tengok ada fakta, ada huraian dan sebagainya. Ini menarik. Macam mana dia jawab? Ini dia jawab pada gambar yang pertama tu, yang di Pertuan Agong. Seterusnya ini gambar 1. Yang kedua, dia tak gambar yang kedua tu kan. Kalau kita tengok, kita nampak di sini, dia huraikan apa? Bagi mengukuhkan lagi kedudukan negara kita sebagai negara berdaulat, Malaysia berhak menentukan hala tuju masa depan berasaskan perlembagaan, persekutuan dan prinsip rukun negara. Kita nampak di situ jadi pelajar tengok ada prinsip. Apa yang ada dalam prinsip rukun negara ini? Kita ada pembahagian kuasa kepada 3 bahagian. 3. Apa 3 tu? Iaitu perundangan, kehakiman, eksekutif. Ini jawapan ni panjang. Ini jawapan dalam buku teks belakang. Dan kita nampak dia buat tu, lantaran itu kerjasama diperlukan. Ini kalau kita tengok, ini ialah inferen. Lantaran itu. Oleh yang demikian, macam itulah kita nampak. Ini ialah inferen dia. Jadi kita nampak di situ pelajar. Sebab jawapan pun kebat. Sebab mana-mana yang munasabah. Dia kata situ kan. Ini. Dia kata, okey, soalan 2. Andai kata anda seorang pemimpin. Sekarang Kuama ni jadi Perdana Menteri ke Menteri. Cadangkan langkah-langkah memantapkan pemerintahan dan pentadbiran negara. Kalau boleh, pemerintahan dan pentadbiran negara ini, cuba kita bayangkan, dia satu jawapan atau tidak. Dia sama aja. Sebagai seorang pemimpin, ini intro, tak ada markah. Ini intro. Okey. Kalau kita tengok di sini, kita akan buat apa? Dia kata, saya akan memantapkan sistem pemerintahan dan pentadbiran. Itu masih ulang soalan. Dengan mewujudkan kepimpinan yang berintegriti dan amanah. Ini satu. Macam mana dia buat? Nampak huraian dia. Dia kata apa?
Langkah yang berkesan ialah memantap melaksanakan Pelan Integrasi Nasional. Itu contoh. 2. 3. Apa dia buat? Okey, 3 ialah yang dengan lebih berkesan dalam semua kementerian. Ini uraian dia. Dengan lebih berkesan dalam semua kementerian dan agensi kerajaan. Langkah ini mewujudkan sistem pentadbiran yang amanah dan tanggungjawab untuk negara. Ini influence. Perenggan pertama dapat 4. Saya akan melaksanakan budaya kerja yang cemerlang. Budaya kerja. Itu fakta balik. Budaya kerja yang cemerlang. Tujuannya, tujuannya itu kita dah pergi balik kepada huraian. Tujuannya untuk memberi perkhidmatan yang cepat untuk keperluan rakyat. Kaki tangan awam menunjukkan pasti yang cemerlang diberi anugerah. Diberi, okey, nampak? Diberi anugerah yang cemerlang. Huraian kedua, anugerah ditambah baik untuk meningkatkan mutu. Huraian ketiga. Nampak garis tak cantik ni sebab cikgu buat dengan pen di handphone je. Tak apalah. Cukup. Sampai sini kita nampak dah cukup dah pelajar untuk dapat markah yang baik. Yang lain-lain tu kita nampak memperkasakan peranan Suruhanjaya SPRM. Nilai-nilai murni. Pelajar boleh tengok jawapan-jawapan ni. Dan sebab bila ada mana-mana yang munasabah, ini jawapan kebat. Seelok-eloknya jawapan kita ialah fakta, huraian, contoh dan inferen. Jawapan ni baik. Pelajar boleh tengok, boleh waktu-waktu cuti ni kita panjang lagi. Ada lebih kurang dalam berapa belas hari lagi? 16 hari lagi. Gunalah ruang dan peluang untuk terus mengulang kaji. Khususnya topik-topik tingkatan 4. Okey. Terima kasih. Kita jumpa lagi di lain masa dalam suasana yang berbeza. Okey, itu saja daripada cikgu. Terima kasih. Kita nampak perkongsian kita ini nampak simple tapi cukup bermanfaat. Kalau dapat digunakan oleh pelajar secara semaksimum yang boleh. Kita tengok di situlah. Okey, itu saja daripada cikgu. Jumpa lagi.